Bekalan beras tempatan cukup, jangan buat pembelian panik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 3 sekeluarga termasuk seorang bayi maut selepas terbabit kemalangan jalan raya di antara kenderaan MPV dan sebuah lori di Jalan Jerangau, Jabur, Kemaman, Terengganu pada pukul 2 petang tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Handian Ramlan berkata, 3 penumpang MPV yang maut ialah Amir Hussein Muhammad, 38 tahun yang meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala 2 lagi anaknya, Ammar Huzair Al-Husin, 4 tahun dan bayi Ammar Husnayan Al-Husin berusia setahun meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU Hospital Kemaman. Isteri kepada Amir Hussein yang juga pemandu MPV cedera parah manakala seorang lagi anak mereka berumur 8 tahun dilaporkan kritikal. Akibat rempuhan, kenderaan MPV terbabit diseret sejauh 20 meter ke tepi persimpangan jalan. Adun Jepak Sarawak Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching petang tadi. Menurut pembantu peribadinya, Ayu Sulaiman, Allahyarham, telah dimasukkan ke hospital pada Rabu selepas mengadu sakit sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Menurut kenyataan ringkas Unit Komunikasi Awam Sarawak, jenazah diuruskan di Kompleks Pusara Islam Semariang. Allahyarham Datuk Talib, 72 tahun, merupakan adun Jepak sejak 1996 dan pernah memegang jawatan dalam Kabinet Sarawak sebagai Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Dr. Zaliha Abdullah dan 2 orang anak. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Zahid Hamidi turut memberi penghormatan terakhir terhadap Allahyarham di hospital tersebut sejurus tiba di Kuching. Mangsa nahas pesawat di Almina 17 Ogos lalu tidak mungkin dapat diselamatkan disebabkan magnitud daya hentaman kuat dan kebakaran dahsyat susulan nahas. Itu laporan awal kemalangan pesawat oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara yang dikemukakan kepada Kementerian Pengangkutan. Laporan awal tersebut menjelaskan pecutan jangka pendek 0.1 hingga 0.5 saat yang biasa dilihat dalam pelanggaran pada kelajuan tinggi membawa kepada kematian penumpang pesawat. Selain itu, pesawat berkenaan mempunyai sijil kelayakan udara yang sah dan telah dikekalkan dengan mematuhi peraturan. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan laporan akhir penyiasatan dijangka selesai selewat-lewatnya pada Ogos tahun hadapan. Ini selaras dengan Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa yang membenarkan tempoh 12 bulan untuk memuktamadkan dokumen susulan kemalangan itu. Sementara itu, laporan awal siasatan menyatakan tiada bukti yang menunjukkan ketidakupayaan atau faktor fisiologi menjejaskan prestasi juruterbang sehingga menjadi punca nahas. Juruterbang pertama dan kedua mempunyai rehat yang cukup sebelum penerbangan. Mereka juga tidak mempunyai masalah perubatan berdasarkan sejarah kesihatan dan pemeriksaan fizikal. Laporan setebal 60 halaman itu menyatakan juruterbang pertama telah dilesenkan dan layak untuk penerbangan mengikut peraturan sedia ada. Kedua-dua juruterbang memiliki sijil perubatan yang sah daripada pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Penemuan lain menunjukkan keterlihatan jelas melebihi 10 km dan cuaca baik dengan perubahan angin yang pelbagai pada 5 knot. Turut dinyatakan tiada penemuan objek asing, bulu burung atau bahan lain pada komponen enjin pesawat. Tiada sebarang kegiatan sorok minyak masak paket untuk dijual kepada warga asing. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh memaklumkan hasil siasatan mendapati insiden yang tular di media sosial adalah disebabkan salah faham. Apabila 3 paket itu lihat yang selebihnya itu diletak di bawah kaunter. Jadi kebetulan pembeli yang selepasnya itu meminta untuk membeli dan ianya diambil daripada bawah kaunter untuk dijual.
Sebelum ini, tular video membabitkan pekerja warga asing yang didakwa menyimpan stok minyak paket di sebuah pasaraya. Pengguna diharap tidak membuat pembelian panik kerana bekalan beras putih tempatan dalam pasaran adalah mencukupi. Pembelian panik boleh menyebabkan gangguan rantaian bekalan setempat dan pengguna dinasihatkan membeli beras tempatan mengikut keperluan. Dekat Negeri Sembilan, bekalan memang cukuplah untuk diberikan. Cuma saya nasihatkan kepada pengguna di Negeri Sembilan, jangan buat panic buying lah. Kalau buat panic buying, memang stok tu habis masa mereka isi dekat kedai runcit ataupun mall lah. Jadi itu nasihat saya lah. Stok cukup, jangan beli buat beli panic buying lah. Beliau mengadakan pemeriksaan di stor simpanan beras sebuah syarikat pembekal beras di Kuala Sawah, Rantau. Sementara itu, Pengarah Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras Cawangan Negeri Sembilan, Irwan Ahmad Rejab berkata, secara keseluruhan, sebanyak 3,500 tan beras sebulan diperlukan di Negeri Sembilan dan pihaknya mendapatkan bekalan dari luar secara konsisten bagi memenuhi keperluan. Kita terima sebanyak 6 aduan lah. Kebanyakan di Seremban lah. Jadi aduan tu mengatakan bahawa bekalan beras tempatan tiada lah. Dan kita buat pemantauan di sekitar tu memang bekalan memang berkurangan lah. Jadi kita telah mengarahkan pembekal untuk hantar dengan segera lah. Dalam pada itu, fasiliti pertanian perlu diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan di negara ini. Ketika ini, pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif dan penguatkuasaan dalam pelbagai aspek untuk memastikan bekalan beras stabil serta mencukupi dalam pasaran. Bendahari Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMKA, Nur Ashikin Aminuddin berkata, langkah menangani isu bekalan makanan dalam tempoh pandemik COVID-19 boleh dijadikan sumber rujukan bagi mengatasi masalah itu. Kalau sebab sekarang ni harga beras import pun mungkin dikawal oleh mereka lah. Betul, bernas sebenarnya bagus sebab sepatutnya kita dah mula perkukuhkan fasiliti yang ada untuk kita produce beras tempatan kita 100% sebenarnya. Sufficient. Kita tak perlu bergantung pun dengan negara import. Jadi saya harap tak ada cara lain. Kita perlu pertingkatkan kita punya pengeluaran beras tempatan kita sendiri. Beliau temui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memberi jaminan akan memastikan bekalan ikan di seluruh negara tidak terputus bagi menghadapi peralihan monsun timur laut tidak lama lagi. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata pihaknya telah merangka persiapan dengan mewujudkan pusat pengumpulan stok ikan. Kita telah tubuhkan task force untuk melihat kepada keperluan bekalan ikan yang terasa cukup di pasaran. Kita tahu kita akan berhadapan dengan monsun. Task force telah ditubuhkan di pihak LKM untuk melihat bagaimana untuk kita pastikan chain of supply itu tidak terputus. Bekalan ikan itu sentiasa ada dan juga kita ada stok simpanan lah. Sebab LKM, pihak LKM sendiri kita ada quorum kita, peti sejuk kita. Cuma bagaimana kita nak memastikan peti sejuk itu dipenuhi dengan ikan yang sentiasa ada. Jadi task force telah ditubuhkan dan kita akan melihat pada keperluan bagaimana kita nak memastikan bekalan ikan ini sentiasa ada. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan peralatan penangkapan ikan kepada 50 orang nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Langat sempena program Rahmah Mesra Madani. Kita akan menggunakan pada bot-bot saya yang keluar ke laut dan mendapat tangkap ikan yang baguslah. Beri jaring lah, beri enjin sumban sikit enjin dosa kalang-kalang ikan tala. Memberi minyak pun tak sumpan di wang boleh sumpan beri minyak. Alhamdulillah dapat kerajaan bantu kita dengan dapat tong ikan apa semua, dapat kita menambah baik tong-tong kita yang lama untuk kita isi ikan yang kita hasil yang dapat dari laut kan. Dan lampu-lampu lanting dah bagi peti kecemasan dengan life jacket untuk kita keselamatan di laut.
Dua produk kosmetik didapati mengandungi racun berjadual yang boleh memudaratkan kesihatan pengguna. Justru KKM telah membatalkan notifikasi produk-produk kosmetik tersebut dan tidak dibenarkan dijual di pasaran. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abu Bahasan memberitahu produk tersebut adalah Beauty Treatment Cream dan Beauty Night Cream. Produk yang mengandungi bahan kimia tersebut perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan dengan nasihat ahli profesional kesihatan. Orang awam digesa untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk kosmetik berkenaan yang boleh menyebabkan kesan sampingan terhadap kulit. Hai, ayuh rakyat Malaysia, jom kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023, 7 malam sempena sambutan Hari Malaysia 2023. Pelbagai acara dan persembahan menarik antaranya persembahan pembukaan tarian kontemporari berkonsepkan Soul of Malaysia, persembahan khas musical Segulai Sejalai dan saksikan juga persembahan artis-artis terkenal tanah air. Jangan ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Ikuti siaran langsung melalui semua stesen penyiar atau melalui Facebook Live @Kementerian Komunikasi dan Digital dan Merdeka 360. Sambutlah Hari Malaysia 2023 dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Maklumat lanjut sila layari www.merdeka360.my. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Segulai Sejalai. Usaha cetak dan edar 1 juta naskah Al-Quran ke seluruh dunia adalah gagasan penting kerajaan perpaduan memartabatkan Islam. Perdana Menteri berkata usaha itu berupaya mendidik dan memberikan penghayatan sebenar tentang Islam kepada seluruh masyarakat tanpa mengira agama, sekaligus dapat menangani Islamofobia di luar negara. Ini usaha yang murni, sebab itu bukan saja saya datang ke sini, saya sebut dalam belanjawan negara, ya, dan saya sebut berulang kali, baik di parlimen atau luar parlimen, bahawa ini di antara gagasan yang penting untuk memberi makna kepada penghayatan Islam dan memartabatkan umat dan negara. Beliau hadir pada majlis penghantaran 3 kontena Al-Quran untuk solidariti wakaf 1 juta naskah Al-Quran di Putrajaya, 30,000 naskah Al-Quran ke Australia, United Kingdom dan Kanada. Pada Januari lepas, Perdana Menteri telah umumkan Malaysia akan mencetak 1 juta naskah Al-Quran sebagai simbolik penuh hikmah dan matang bagi menjawab serangan terhadap Islam seperti kejadian pembakaran kitab suci Al-Quran di Sweden. Sementara itu, Perdana Menteri tidak menolak untuk memberi penjelasan berhubung kes melepas tanpa dibebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen. Dr. Seri, mengenai degesaan supaya Perdana Menteri memberikan penjelasan mengenai kes di NAA, mungkin Datuk Seri akan memberikan kenyataan di Parlimen? Mungkin, insya-Allah. Gesaan beri penerangan mengenainya dibuat ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Tujuannya agar wakil pembangkang dapat penjelasan sebenar isu berkenaan. Pelaksanaan projek pembangunan dan penyelenggaraan sekolah Daif sentiasa dipantau. Tujuannya memastikan ia berjalan lancar dan selesai mengikut jadual. Perkembangan ini kita pantau dan kita nak pastikan dia mengikut timeline yang kita nak lah. Walaupun ada hiccup, ada beberapa kelewatan, tetapi dia masih boleh kita teruskan kerana kita ada pemantauan-pemantauan. Kita ada pasukan pemantau. Beliau temui selepas meninjau pelaksanaan projek penyelenggaraan Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong di Serian. Tahun ini pihaknya luluskan projek pembangunan dan penyelenggaraan 417 sekolah daif seluruh negara. 78% daripadanya melibatkan sekolah daif di Sabah dan Sarawak. RM3 juta dana kandungan digital diperuntuk Kementerian Komunikasi dan Digital kepada pemain industri kreatif Sabah dan Sarawak. Turut ditawar diskaun 20% untuk sewaan dan kemudahan penggambaran di Finas selama 6 bulan mulai hari ini.
Saya berharap dana kandungan digital sebanyak RM3 juta yang kita umumkan tadi beserta dengan diskaun yang kita berikan akan dapat memberi satu suntikan semangat dan menjadi pemangkin kepada penghasilan lebih banyak kandungan ataupun konten dari Sabah dan Sarawak. Beliau temui pada majlis perasmian program seminar Fast Track How to be a Content Creator serta pembukaan studio Soundstage Finas Sarawak di Auditorium Finas Kuching. Sementara itu, isu menara telekomunikasi tiada piring komunikasi di Sarawak akan diselesaikan pada hujung bulan ini. InsyaAllah saya harap dalam masa sebelum hujung bulan, sekiranya semua berjalan dengan lancar, akan ada satu pengumuman baik ya, untuk menyelesaikan dengan kita harap secara menyeluruh masalah Naked Tower yang telah lama membelenggu rakan-rakan di Sarawak. Beliau menyatakan semasa Majlis Apresiasi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri Sarawak di Dewan Jamilah Yayasan Sarawak di Kuching. Pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS telah melepasi sasaran jualan RM2.5 bilion setakat semalam. Menurut Pengerusi Matrid, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, ia menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan di sebalik ekonomi dunia yang berkembang sederhana. Kalau tahun lalu yang kita perolehi, kita meletakkan sasaran 1.9 bilion. Alhamdulillah kita capai 2.4 bilion. Tapi pada tahun 2023 setakat saya bercakap atau setakat semalam lah, kita telah pun mencapai ataupun telah pun mencecah jumlah 2.5 bilion. And it is still counting as I speak now. Maknanya bila mana ia di audit dan juga dibuat secara konklusif, jumlah dia pastinya meningkat daripada 2.5 bilion. Beliau menghadiri Majlis Anugerah MIHAS 2023 di Ibu Negara berkata industri halal dilihat sebagai industri yang boleh menyumbang kepada peningkatan ekspor Malaysia secara keseluruhan. Dalam pada itu, MIHAS 2023 yang menutup tirainya hari ini menerima 45,000 pengunjung setakat semalam. Jumlah itu jauh melebihi sasaran kehadiran 35,000 pengunjung sepanjang 4 hari penganjuran mulai Selasa lalu. Penganjuran MIHAS wajar diteruskan kerana ia platform terbaik mempromosi serta memperluas akses pasaran produk dan perkhidmatan patuh syariah. I came here to get information what is going on in halal system in the Muslim world. Here so many participants from all over the world. Pengunjung-pengunjung yang datang pun datang banyak dari luar negara dan juga dari dalam negara sendirilah, yang mana diorang ni terdiri daripada buyer-buyer yang potensial untuk nak bawa produk ni ke peringkat global. Bagi menarik lebih banyak penyertaan pada edisi seterusnya, usaha mempromosi jenama MIHAS akan dipergiat terutama di platform antarabangsa. Kita akan membawa MIHAS di dalam pameran-pameran antarabangsa ikonik yang besar, contohnya macam di SAIL Paris, di Anugerah Germany, di Gulf di Dubai, di mana jenama MIHAS tu kita akan ada pavilion kita MIHAS akan berada di pameran tersebut. Lebih 9,500 maklum balas awam telah diterima melalui portal cadangan belanjawan 2024 setakat ini. Cadangan meliputi bidang-bidang kelestarian ekonomi seperti pemeliharaan persekitaran, ekonomi hijau, tata kelola dan pendigitalan. Turut dikemukakan penambahbaikan tabir urus fiskal serta langkah-langkah untuk memajukan industri sedia ada seperti industri kreatif dan pelancongan. Susulan sambutan menggalakkan Kementerian Kewangan melanjutkan tempoh mengemukakan cadangan bagi belanjawan 2024 sehingga 22 September ini. Maklum balas boleh dinyatakan melalui portal cadangan belanjawan 2024 Kementerian Kewangan. Sementara itu, setakat 13 September lepas, siri jelajah belanjawan 2024 telah diadakan di 9 negeri diterajui kedua-dua timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dan Stephen Sim Chi Kiong.
Turut diadakan 24 sesi libat urus melibatkan penyertaan lebih 7,000 peserta dari Dewan Perniagaan, pakar-pakar ekonomi, teknokrat, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam. Selepas Kuching, jelajah belanjawan 2024 akan bersambung di Perak, Selangor dan Labuan sebelum berakhir pada 22 September ini. Komited untuk memacu pertumbuhan usahawan tempatan, M-Bank dan Bank Simpanan Nasional berkolaborasi anjurkan bengkel pembangunan keusahawanan. Tumpuan utama diberikan kepada 200 usahawan terpilih yang mendapat manfaat daripada skim pembiayaan mikro BSN. So the intention is also work with them. One of the modules is how to start digitizing your business. Maksudnya you have an account, for example, with MXS Biz where everything's online and your payments, your receipts are recorded. Then the more proof information they have, it's easier for the assessment to be made because banks are driven by information to create models. Bengkel akan bermula bulan ini sehingga Disember depan di beberapa lokasi termasuk Ibu Negara, Johor Bahru, Ipoh dan Kota Baru. Ganjaran RM10,000 turut ditawarkan untuk modul perniagaan terbaik bagi setiap lokasi. 100 buah taman bimbingan kanak-kanak tabika kemas di seluruh negara terpilih menyertai program Perintis Hufaz Cilik. Buat permulaan, ia melibatkan 14 buah kelas dengan sasaran 1,400 kanak-kanak tahun ini. Pengarah bahagian pendidikan awal kanak-kanak kemas Hanisah Saiden berkata 10 daripada tabika tersebut adalah di Terengganu. Program Tabika Pratahfiz Kemas itu diwujudkan dengan kerjasama Yayasan Pahang merangkumi pengisian modul, perkongsian teknik hafazan terbaik, pemantauan dan latihan. Memang kita sedang bekerjasama dengan Yayasan Pahang sebab Yayasan Pahang pun memang telah ada modul yang mereka telah guna pakai dan terbukti telah berkesan. Jadi kita telah menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Pahang untuk melaksanakan modul hafazan itu. Semua negeri memang akan ada tabika yang menyertai projek rintis dan berdasarkan apa yang saya katakan tadi, sebanyak 10 buah akan melibatkan negeri Terengganu. Manakala bilangan-bilangan yang lain itu di negeri lainlah. Beliau merasmikan majlis penutup Hari Potensi Tabika Kemas dan Healthy Bright Kids di Kuala Nerus. Perkembangan sukan, Sabah FC gagal meraih bekalan selesa pada suku akhir pertama Piala Malaysia 2023 selepas terikat 2-2 dengan Perak FC di Stadium Likas. Dato' Ong Kim Swee turut memperkuatkan The Rhinos dengan 4 pemain yang baru pulang dari tugas bersama skuad kebangsaan. Mereka adalah Stuart Wilkin, Darren Lock, Daniel Ting dan Dominic Tan. Darren terlebih dahulu menceriakan penyokong dengan tandukan yang berjaya menewaskan T. Shahiswaran pada minit keempat. Namun pemain import Perak, Luciano Guaychokia berjaya menyamakan kedudukan menerusi sepakan percuma yang menewaskan Karol Fahmi Cemat pada minit ke-10. Sabah sekali lagi di hadapan kali ini menerusi Rahman Di Marcedo seminit selepas babak kedua bersambung. Namun Wazir Haikal berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-54 hasil situasi kelam kabut di benteng Sabah. Aksi timbal balik kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Perak Ipoh jam 9 malam pada 25 September. Lebih 800 peserta menyertai kejohanan Karate Terbuka Selangor edisi keempat yang bermula hari ini sehingga 17 September. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Karate Selangor, N. Kishore Kumar, penganjuran kali ini turut sertai 45 persatuan dan kelab di negara ini. Kejohanan tersebut yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang itu mampu menjadi medan mencungkil bakat-bakat baru. Matlamat utama, kita boleh mencukilkan bakat-bakat baru. Itu je untuk negeri Selangor. Kita main point untuk negeri Selangor, kita nak bakat-bakat yang baru untuk mewakili negeri Selangor. Dan platform ini akan satu platform untuk build mereka untuk di arena sukan karate.
Pada penganjuran kali ini sebanyak 75 kategori dipertandingkan mengikut peringkat umur. Tiada perancangan untuk kembalikan perlumbaan Letua Delangkawi LTDL 2024 ke tarikh asal pada Februari atau Mac. Menurut ahli jawatankuasa pengurusan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, Dato' Amarjit Singh, perlumbaan tersebut kekal dianjurkan pada September atau Oktober. Jelas Dato' Amarjit, penghujung tahun merupakan waktu terbaik bagi menganjurkan perlumbaan bertaraf Pro Series itu. Untuk sekarang kita selesa dengan tarikh pada hujung tahun. Untuk tahun depan kita cadangkan also end of September, early October. The dates dalam proses untuk approval daripada UCI. Tambah Dato' Amarjit, tarikh tersebut dilihat mampu menarik lebih banyak penyertaan pasukan luar, terutamanya yang berstatus dunia. LTDL 2023 dijadual berlangsung dari 23 hingga 30 September ini. Sistem kiraan 15 mata setiap set dalam semua kejohanan kini diluluskan oleh Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. Ia bakal menggantikan sistem 21 mata dan akan digunapakai bermula 2 Februari 2024. Menurut Setiausaha Agung ISTAF, Dato' Abdul Halim Kadir, keputusan itu dibuat semasa mesyuarat kejohanan sepak takraw dunia ke-36 Piala Raja Thai pada Julai. Sistem baru itu dilaksanakan 6 bulan selepas tarikh kelulusan bagi memberi peluang kepada pemain dan pasukan membiasakan diri. Sementara itu, Dato' Abdul Halim yang juga Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF berkata, ISTAF menolak penggunaan sistem baru itu pada Sukan Asia Hangzhou, China. Beliau berpendapat sistem itu dilihat tidak adil kepada pemain dan pasukan, memandangkan tamasya itu akan membuka tirai dalam tempoh 10 hari. Piala Malaysia 2023. Kesebelasan utama kini bersedia bagi memburu dominasi tahta terulung bola sepak Malaysia. Sabtu, 16 September, Terengganu FC bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum dan selamat malam.